Okey, baik. Seterusnya kita sambung kepada kesan negatif pula. Okey, tadi kita dah lihat kepada kesan yang positif. Sekarang kita lihat kepada kesan yang negatif bagi kegiatan manusia. Yang pertama, okey, kesan negatif yang akan berlaku ialah ketidakseimbangan ekosistem akibat daripada aktiviti penyahutanan. Itu yang akan berlaku. Ekosistem hutan akan terganggu akibat daripada penyahutanan, iaitu kawasan hutan yang padat dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi telah dimusnahkan dengan pelbagai tujuan oleh manusia, antaranya seperti pembinaan, pembukaan kawasan ladang, pembangunan infrastruktur dan juga aktiviti mendapatkan sumber bahan mentah, iaitu pembalakan. Okey, penyahutanan juga menyebabkan ekosistem bagi sesebuah hutan itu akan terjejas. Ketidakseimbangan akan berlaku terutamanya dalam siratan makanan, bekalan sumber makanan. Okey, kemudian berlaku juga bencana alam. Contohnya seperti banjir lumpur, tanah runtuh yang menyebabkan kawasan tadahan hujan itu terganggu. Okey, kemudian yang seterusnya, hakisan tanah yang boleh berlaku akibat daripada aktiviti manusia tadi. Pembalakan. Contohnya pembalakan mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan air hujan. Air hujan itu terus turun direct kena kepada kawasan permukaan bumi, iaitu kawasan tanah. Kerana sebelum ini mempunyai pokok-pokok yang menghalang dari hujan itu terus terkena kepada permukaan bumi secara direct, secara terus. Okey, daun pokok berfungsi mengurangkan laju air hujan yang jatuh ke bumi. Disebabkan itu kekurangan proses infiltrasi, iaitu kemusnahan akar pokok yang berfungsi untuk menyerap larian air di permukaan ke dalam tanah, yang akan menyebabkan hujan terus jatuh dengan laju ke permukaan bumi dan meningkatkan kadar hakisan tanah itu berlaku. Okey, kemudian tanah tadi yang terhakis akan diangkut, akan dibawa oleh aliran air hujan. Air hujan itu akan mengalir, yang menyebabkan sungai pula akan menjadi cetek akibat tanah-tanah tadi dibawa oleh air hujan masuk ke dalam sungai. Kemudian apa yang berlaku? Sungai akan menjadi cetek, menyebabkan banjir berlaku kerana sungai tidak dapat menampung jumlah air yang banyak dan boleh mengakibatkan kesan kepada manusia itu sendiri, merosakkan harta benda. Manusia yang melakukan kerosakan dan kesannya kembali kepada manusia itu sendiri. Baik, sebagai glosari dia lihat penyahutanan itu maksud pemusnahan hutan secara kekal. Contohnya membuat jalan, bangunan, jalan raya dan sebagainya. Hal laju iaitu kecepatan gerakan ataupun kadar kecepatan air hujan tadi. Cetek iaitu tidak dalam ataupun tidak tinggi. Sungai itu menjadi cetek. Okey, kemudian kawasan tadahan hujan akan terganggu, iaitu hutan merupakan kawasan semula jadi yang luas untuk menadah air hujan. Namun penerokaan hutan yang tidak terancang akan menyebabkan kawasan tadahan hujan ini terganggu. Okey, kemudian menyebabkan empangan. Empangan yang menakung air akan menjadi cetek kerana akibat daripada kelodak lumpur yang masuk ke dalam kawasan empangan. Okey, kemudian yang terakhir, kepupusan flora dan juga fauna. Okey, hidupan tumbuh-tumbuhan akan semakin pupus akibat daripada penerokaan hutan yang tidak terancam. Kesannya habitat kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan akan berkurangan, tempat tinggal dia kurang, terganggu, terjejas. Sumber makanan dia juga terganggu. Okey, lama-kelamaan haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini akan pupus. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan yang diancam oleh kepupusan, contohnya seperti periuk kera, tongkat ali, pokok bakau, cengal dan juga pokok meranti. Manakala bagi haiwan-haiwan liar yang hidup di dalam hutan yang semakin pupus, seperti gajah, badak Sumatera, tapir, harimau meraya, kancil, kambing gurun dan sebagainya. Okey, baik, itu adalah yang terakhir, kesan negatif. So secara kesimpulannya ataupun secara keseluruhannya, kita ingat balik semula. Okey,
jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ada 5 semuanya. Hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan paya air tawar, paya air masin dan juga hutan gunung. Kemudian yang kedua tadi adalah faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuhan semula jadi di Malaysia. 4 ada bentuk muka bumi, saliran, iklim dan tanah. Kemudian kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. 2 kesan, positif dan negatif. Dan yang terakhir, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So yang seterusnya saya nak bagi soalan latihan. Tamu tolong bersedia. Jawab seperti biasa, jawab di bahagian komen sahaja. Praktis 4, tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jawab semua soalan yang saya berikan. Yang pertama, namakan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia berdasarkan gambar yang ada di bawah ini. A, B, C dan juga D. Just kamu tulis di bahagian komen. 1A, 1B, 1C, 1D. Baik, kemudian yang kedua, lengkapkan pernyataan di bawah dengan ciri dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Ini pun sama. Kamu hanya tulis jawapan saja. Tak perlu tulis ayat dia semula. Yang pertama, 2A, ciri-ciri. Malar hijau, apa? Nyatakan. Pokok-pokoknya berdaun, apa? Yang berkaitan dengan hutan hujan tropika. Kamu lengkapkan. Tulis jawapan sahaja. Kemudian taburan dia, bagaimana? Baik, yang seterusnya kenaan dengan hutan paya air masin. Apa ciri-ciri dia? Baca soalan dan jawab di bahagian komen. Hutan paya air tawar. Kemudian hutan gunung. Hutan pantai. Yang seterusnya faktor berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Berdasarkan kepada gambar yang diberikan. Gambar ni kamu lihat, kemudian kamu jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi di Malaysia. Lihat pada gambar yang pertama ni, contohnya hutan pantai. Bentuk muka buminya bagaimana, tanah yang apa yang ada di sekitar kawasan itu dan juga salirannya. Sama juga dengan yang lain. Hutan paya air masin, hutan hujan tropika, hutan paya air tawar dan juga hutan gunung. Kemudian soalan yang seterusnya, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Isi tempat kosong dengan kepentingan. So kamu hanya tulis jawapan dia sahaja. Kamu baca dia punya huraian, kemudian kamu jawab berdasarkan kepada kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di Malaysia. Baik, ini jawapan yang kamu tulis. A, B, C sehinggalah habis. Untuk kali ini saya bagi sampai kepentingan sahaja dulu. Soalan ni saya akan muat naik di dalam Google Classroom. Kamu boleh lihat. Baik, jawapannya kita akan bincang selepas ini.